Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Untuk minggu ini kita akan belajar tajuk haiwan berkenaan dengan organ pernafasan haiwan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, objektif pembelajaran kita untuk minggu ini, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti organ pernafasan haiwan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan. Yang ketiga, murid-murid akan dapat mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan melalui lakaran TMK penulisan ataupun lisan secara kreatif. Jelas murid-murid semua? Baiklah. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini pula ialah mengenal pasti dan mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan serta mengitlak haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Okey. So, murid-murid boleh rujuk pada muka teks, muka surat 54. Okey, organ pernafasan haiwan. Organ pernafasan haiwan ada 4. Okey, yang pertama peparu. Okey, yang kedua insang, yang ketiga spirakel dan yang keempat kulit lembap. Okey, keempat-empat ini merupakan organ pernafasan bagi haiwan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, peparu. Okey, haiwan yang menggunakan peparu sebagai organ pernafasan terdiri daripada kambing biri-biri, kerbau, lembu, kambing, ayam, itik. Pendek kata, okey, untuk haiwan yang menggunakan peparu sebagai organ pernafasan adalah haiwan yang hidup selain daripada di dalam air. Maksudnya haiwan yang hidup di darat dan terbang di udara. Semua jenis haiwan yang hidup di darat dan burung yang terbang di udara menggunakan peparu sebagai organ pernafasan. Okey, jelas? Tetapi, saya guna tegaskan di sini, terdapat juga ikan yang bernafas menggunakan peparu. Okey. Ada dua saja. Yang pertama ikan paus dan yang kedua ikan lumba-lumba. Okey. Dua jenis ikan ni sahaja adalah antara hidupan air yang menggunakan peparu sebagai organ pernafasan. Jelas semua? Seterusnya, organ yang kedua iaitu insang. Organ pernafasan yang kedua adalah insang. Okey, insang ni adalah organ pernafasan bagi haiwan-haiwan yang hidup di dalam air. Ikan, udang, ketam, sotong, kuda laut, okey. Semua jenis ikan lah. Ikan sardin, ikan tongkol, ikan siakap, apa saja ikan. Okey. Hidupan haiwan
yang hidup di dalam air menggunakan insang sebagai organ pernafasan. Okey, kecuali dua yang cikgu sebut tadilah. Ikan paus dan ikan lumba-lumba. So yang lain yang hidup dalam air, yang kita nampak memang dia hidup dalam air, dekat laut, dalam sungai dan sebagainya, haiwan-haiwan tersebut menggunakan insang, okey, sebagai organ pernafasan. Jelas semua? Baik. Kita tengok yang ketiga, spirakel. Okey. Haiwan yang menggunakan spirakel sebagai organ pernafasan adalah seperti rama-rama, belalang, ulat beluncas, kumbang, nyamuk, lalat dan banyak lagi. Okey. Senang kata, okey, nak mudah faham, semua jenis serangga, haiwan yang dalam kumpulan serangga yang kecil-kecil tu. Okey. So haiwan-haiwan dalam kumpulan serangga ni menggunakan spirakel sebagai organ pernafasan mereka. Dah semua? Okey. Dan yang terakhir, kulit lembap. Kulit lembap ni maksudnya apa? Maksudnya haiwan menggunakan kulit dia untuk bernafas. Dia tak ada lubang hidung untuk sebagai tempat nak bernafas, yang menggunakan paru sebagai organ pernafasan. Dia tak ada insang, dia tak ada spirakel. Okey. So haiwan yang menggunakan kulit lembap sebagai organ pernafasan mereka terdiri daripada katak, cacing, pacat, gamat, timun laut tu. Okey. So mereka ni haiwan-haiwan jenis kalau nak mudah kita kenal pasti haiwan yang menggunakan kulit lembap sebagai organ pernafasan tu, kita tengok haiwan yang mempunyai kulit yang lembap, yang sentiasa lembap, sentiasa basah. Contohnya kalau kamu ambil cacing kan, kalau kamu nak memancing kan, bila kamu pegang cacing, lepas kamu dah pegang cacing tu, kamu akan rasa tangan kamu tu macam basah. Sebab cacing kulit dia tu lembap, dia menggunakan kulit dia tu untuk bernafas. Samalah pacat, katak dan sebagainya. Okey. So kita ulang balik. Yang pertama, peparu. Peparu ni maksudnya haiwan yang hidup di darat, yang mempunyai hidung, ada lubang hidung. Okey. So bila ada haiwan mana yang mempunyai lubang hidung, lubang dia untuk dia bernafas, dia akan menggunakan peparu sebagai organ pernafasan dia. Sebab tu ikan paus dan ikan lumba-lumba termasuk dalam haiwan yang mempunyai peparu sebagai organ pernafasan. Sebab dia ada lubang dia kan di atas tu, selalu bila dia hembuskan air kan. Sebab tu ikan paus dia dan ikan lumba-lumba, dia bila dia berenang, dia akan naik ke permukaan. Kemudian baru dia akan turun menyelam balik untuk sambung berenang. Sebab dia menggunakan peparu untuk bernafas. Yang kedua, insang. Insang ni biasanya digunakan, terdapat pada haiwan-haiwan yang hidup di dalam air. Semua jenis ikan lah, apa saja hidupan yang hidup dalam air menggunakan insang sebagai organ pernafasan. Yang keempat, spirakel. Spirakel ni senang nak kenal pasti dia adalah haiwan-haiwan yang dalam kumpulan kategori serangga. Haiwan-haiwan serangga ni yang jenis kecil-kecil ni, semut, anai-anai kan, kumbang dan sebagainya, nyamuk, lalat, mereka menggunakan spirakel, iaitu liang pada badan mereka untuk bernafas. Okey.
Dan yang terakhir ialah kulit lembap. Maksudnya haiwan yang mempunyai kulit yang lembap. Dan kulit yang lembap itulah yang digunakan oleh haiwan tersebut untuk bernafas. Okey? Jelas semua? Baik. So sekarang cikgu nak kamu tengok buku teks muka surat 56. Dalam buku teks muka surat 56. Cuba murid-murid kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut organ pernafasan. Perhatikan haiwan-haiwan yang dalam buku teks kamu muka surat 56 ataupun kamu tengok pada slide cikgu ni. So cuba kamu kelaskan, asingkan haiwan-haiwan ni mengikut organ pernafasan. Boleh tak? Boleh kan? Sebab cikgu dah terangkan dah tadi. Okey? Jom kita tengok. So, pengelasan haiwan mengikut organ pernafasan kita ada. Untuk haiwan-haiwan yang tadi okey. Buaya dan kucing adalah dalam kumpulan berparu. Okey, untuk kumpulan insang kita ada berudu dan ketam. Untuk kulit lembap kita ada lintah dan cacing. Bagi spirakel pula ulat beluncas dan rama-rama. Okey. Kamu boleh tengok pada bahagian bawah muka surat 56 tu lah. Okey. Apa yang dah terdapat dalam slide cikgu ni ada dalam buku teks kamu muka surat 56 pada bahagian bawah. Okey. Ada 4 lagi haiwan yang diberikan di sana. Okay, ada kambing, udang, pacak dan semut. Cuba kamu kelaskan 4 haiwan yang diletakkan di situ. Kambing dalam kumpulan berparu. Okay, udang dalam kumpulan insang. Pacak pula dalam kumpulan kulit lembap. Dan akhir sekali semut dalam kumpulan spirakel. Maksudnya kita kelaskan, kita asingkan haiwan mengikut organ pernafasan. Okey, jelas semua. Okey, sekarang kita tengok. Ni yang kita masuk pada bahagian terakhir untuk pembelajaran kita minggu ini, iaitu mengitlak. Haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Okey, so kita tengok di sana. Organ pernafasan haiwan untuk satu organ. Okey, 4 kumpulan tadilah. Berparu, insang, kulit dan spirakel. So, berparu kita ada burung, ular, ikan lumba-lumba. Untuk insang, berudu, ikan pari dan ketam. Untuk kulit yang lembap, cacing, lintah dan siput gondang. Okey, spirakel pula ulat beluncas, belalang dan lipas. Okey, ini merupakan haiwan-haiwan yang mempunyai satu organ pernafasan. Okey, biasanya pada kebiasaannya kebanyakan haiwan mempunyai satu sahaja organ pernafasan. Okey, haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan, okey, hanya ada beberapa, tak banyak. Kalau kamu tengok dalam slide cikgu ni, okey, ada 3 di sana. Okey, katak ataupun kodok, salamander dan newt. Salamander dan newt ni apa cikgu? Okey, salamander dan newt ni dia adalah semacam cicak. Okey, dia semacam cicak. Tetapi salamander dan newt ni dia hidup 2 alam. Sama macam katak, sama macam kodok. Okey, di darat pun dia boleh hidup, di dalam air pun dia boleh hidup. Sebab tu dia ada 2 organ pernafasan. Yang pertama, semasa di darat dia akan menggunakan peparu sebab dia ada lubang hidung untuk dia nak bernafas kalau dia berada di darat. Tapi bila dia masuk di dalam air, bila dia masuk di dalam air dia akan menggunakan kulit yang lembap. So katak, kodok, salamander dan newt, 4 haiwan ini sahaja yang mempunyai 2 organ pernafasan. So haiwan-haiwan yang lain semua akan hanya ada satu saja organ pernafasan,
Sama ada peparu, insang, kulit lembap ataupun spirakel. Jelas murid-murid semua? Okey. So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. So, sekarang kita tengok tugasan minggu ini. Tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu buat nota ringkas tajuk organ pernafasan haiwan dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Perkara yang perlu ada dalam nota kamu, yang pertama organ pernafasan haiwan, ada 4 tadi, peparu, insang, kulit lembap dan spirakel. Yang kedua, pengelasan haiwan kepada jenis organ pernafasan, dan yang ketiga, haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan. So maksudnya ketiga-tiga perkara ni kamu buat dalam satu bentuk nota peta minda. So macam biasa, nota buat dalam buku sains 1. Dan bila dah siap, kamu ambil gambar. Hantarkan gambar tugasan yang dah siap dengan menggunakan link yang cikgu sediakan. Link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas murid semua? Baik. Tugasan yang kedua. Hasilkan buku scrap bertajuk haiwan. Tajuk haiwan ni kita akan buat satu buku scrap. Kita baru bahagian yang pertama, iaitu tentang organ pernafasan. Kita ada lagi 2 bahagian. So buku scrap ni kamu kena sediakan lah. Bahagian untuk bahagian yang pertama, untuk tajuk yang kita baru belajar ni, buat bahagian pertama organ pernafasan haiwan. So kamu buat 4 lah, sebab ada 4 organ pernafasan. Peparu 1 muka, insang 1 muka, spirakel 1 muka dan kulit lembap 1 muka. So kamu kumpulkan gambar-gambar haiwan. Nak photostat ke, nak print ke, kamu cari seberapa banyak gambar haiwan untuk setiap organ pernafasan tu, dan kamu lekatkan dalam buku scrap kamu tu. So cikgu nak kamu kumpulkan 10 contoh haiwan untuk organ pernafasan: peparu, insang, spirakel dan kulit lembap. Jelas semua? Baik. So itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Cikgu mohon kerjasama daripada kamu untuk mengisi kehadiran untuk setiap sesi pembelajaran kita dan hantar tugasan yang cikgu berikan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.